Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Puasa-puasa Allah bagi kesempatan untuk melihat ayat-ayat Al-Quran. Terus terang saya katakan tak ramai di kalangan masyarakat kita yang baca terjemahan macam kamu. Ucapkan syukur Allah je yang bagi kesempatan untuk kamu memahami Al-Quran. Kita tengok apa yang dari Al-Quran tentang puasa. Raja kita di dalam bulan Ramadan. Tengok ayat 183. Dengar dulu daripada Al-Quran. Dengar dulu apa yang dari Al-Quran. Jangan cuma dekat kata ustaz. Tengok apa yang daripada Al-Quran. Sebab Al-Quran inilah daripada Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Bagi orang yang beriman dia wajib. Kalau orang tak diiman, orang kafir atau benda, tak diwajibkan atas mereka lah. Orang yang beriman dia diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Tengok apa makna puasa. Sudah tentu menahan lapar dan raga, tidak masukkan makanan dalam rongga mulut. Tengok tetapi perkataan saum. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Siam, puasa ni bukan sekadar puasa makan minum sebenarnya. Cuba awak tengok ayat 26 surah Maryam. Ini kisah Maryam yang baru saja melahirkan anak Nabi Isa alaihissalam. Allah perintahkan dia, ayat 25 daripada surah Maryam, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma ke arah kamu, nescaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepada kamu. Makan, minumlah dan bersenang hatilah kamu. Tengok, jika kamu melihat seorang manusia, maka katakan sesungguhnya aku bernazar untuk berpuasa untuk Tuhanku yang Maha Pemurah, dan aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Perkataan sauma. Ini nazartu lirrahmanin sauma falan ukallimal yauma ini insiyah. Tengok perkataan sauma. Berarti sauma, puasa juga bermaksud menahan diri dari berbicara. Maksud dia, tak adalah awak nak benda-benda lagu, awak nak bicara sangat. Kurangkan bercakap. Berbicara kalau yang perlu sahaja. Itu maksud dalam perkataan sauma dalam surah Al-Maryam. Tetapi ayat yang 183 ini sudah tentu puasa bermaksud menahan diri daripada makan, dan itu arti kata bahasa. Wajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana dia wajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Sebelum kita pun berpuasa, berarti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani juga berpuasa. Kalau kita tengok orang-orang Hindu, orang-orang Buddha juga berpuasa. Cuma puasanya saja yang berbeza-beza. Ada yang tak boleh cuma sekadar tak makan daging, ada yang berpuasa malam, ada yang puasa tak minum air dan sebagainya. Tetapi yang pasti dia berpuasa. Barangkali juga Hindu Buddha ni asalnya agama yang betul, tetapi selepas bertahun-tahun dia jadi jauh daripada garis yang asal, maka berubah kepada yang salah. Tetapi dalam Al-Quran memberitahu bahawa kaum sebelum kita juga diperintahkan, diwajibkan untuk berpuasa. Apa tujuan berpuasa? La'allakum tattaqun. Itu je. Tujuan kamu berpuasa, awak nak menahan diri supaya rasa kesian orang fakir miskin. Ini untuk mesin-mesin dalam perut, untuk ini kecilnya hal. Matlamat kamu berpuasa adalah supaya la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Balikkan urusan pada Allah. Sesudah ini awak jangan bertawakal kepada yang lain. Awak hanya tawakal pada Allah. Awak kalau tawakal pada ayat, itu kafir. Hafal surah Waqiah dijamin tidak fakir. Awak dah jauh dah. Awak dah sesat sebab awak bertawakal pada ayat. Gantung wa mayyatakilah yang gelaris. Awak dah sesat jauh dah. Benda-benda khurafat awak terlibat. Awak tak boleh bertawakal pada ayat. Wa tawakkaltu 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Bertawakal pada Allah, cukup Allah sebagai pelindung. Yaitu diwajibkan berpuasa pada hari-hari tertentu. Wajib puasa bukan sepanjang tahun, tapi hari-hari yang tertentu. Tengok, cuba lihat ayat Al-Quran. Awak jangan dengar je cakap ustaz itu, ustaz ini, no.
Maulana itu mau tengok daripada Al-Quran sendiri. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka puasa, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dua sebab saja yang Allah terima untuk kita tidak boleh berpuasa. Sama ada kamu sakit ataupun kamu dalam musafir. Dua je. Lain sebab tak disebut di dalam Al-Quran. Awak boleh batalkan puasa kamu kalau kamu sakit, sudah tentu sakit yang berkenaan dengan puasa, tak boleh puasa. Ataupun awak musafir. Nah, itu ulasan ulama lebih daripada 2 marhalah 92 km. Ada juga ulama mengatakan mestilah untuk perjalanan yang untuk agama. Sekadar nak tengok bola tak boleh. Ini pendapat aja. Yang penting sama ada kamu musafir. Dia tak sebut kat situ. Orang nak tengok bola pergi ke Brazil tak boleh ke whatever, tak penting. Asalkan kamu musafir, asalkan kamu sakit, awak dibenarkan untuk tidak berpuasa. Tidak ada sebab lain. Faham? Awak sakit, macam-macam ulas sakit, okey? Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya maka untuk tidak berpuasa membayar fidyah, iaitu memberi makan seorang miskin, iaitu memberi makan seorang yang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hatinya mengerjakan kebajikan, maka itu adalah lebih baik baginya. Barang siapa yang berat untuk menjalankan puasa, cuba lihat perkataan ini. Perkataannya barang siapa yang berat untuk menjalankan puasa, apa juga alasan yang boleh dikaitkan berat untuk melaksanakan puasa, awak boleh tidak puasa, awak cuma bayar fidyah sahaja. Satu hari satu orang miskin, iaitu zakat fitrah RM8. Kalau awak 30 hari tak puasa berarti RM240. Kalau satu hari je lah. Kalau satu hari. Barang siapa yang berat meninggalkan, berat untuk berpuasa, ayatnya berat. Contoh kalau nenek awak, mak awak dah terlalu tua, dia tak mampu nak berpuasa. Orang ini dia tak boleh main kodok balik, tak ada. Orang ini memang tidak mampu untuk berpuasa. Ataupun orang tu memang sakit gastrik teruk. Dia kalau sakit kalau puasa memang gastrik teruk. Orang ini tak payah puasa, tengok, dan tak payah kodok pun. Orang ini hendaklah membayar fidyah sahaja. Right? Ayatnya orang yang berat untuk mengerjakan puasa, tak kira apa juga alasan. Contoh, orang yang mengandung, dia muntah-muntah, morning sickness, tidak ada suruh puasa balik, tidak ada. Kalau memang awak memang morning sickness, awak memang berat untuk melaksanakan pada tahun itu, awak tak perlu bayar balik, awak bayar fidyah sahaja. Walaupun lepas tu dia sihat, dia tidak cakap. Ayatnya bagi orang yang berat untuk mengerjakan. Sepanjang bulan Ramadan dia kerja dekat gurun, terlalu panas, memang berat ayatnya kan. Wajib atas bagi orang yang berat menjalankannya. Berarti kalau orang pantang bersalin dia nipas. Orang dia memang tak perlu di puasa. Tetapi orang haid, ikut pendapat ulama, kena bayar balik. Dia bukannya berat untuk mengerjakan, tetapi awak kotor. Okey? Yas'alunaka, okey? Minal mahid, iaitu mereka bertanya kepada kamu tentang haid, katakan haid itu kotor. Jadi apabila kotor, awak tidak boleh sembahyang, awak tak boleh tawaf, tidak boleh berpuasa. Tapi awak tak sakit pada masa itu. Itu bukan penyakit. Itu cuma kotoran. Tapi kena ganti. Kena ganti. Dan itu kena ganti. Ini pendapat ulama sahaja. Pendapat ulama sahaja. Yang kadang-kadang awak tinggalkan pun boleh, tak jadi masalah. Jadi kata, kalau orang itu mengandung, takut anaknya bantut, dia boleh buka puasa, dia kena bayar, tapi dia kena bayar fidyah, dua-dua kena. Tapi itu pendapat dia, awak tinggalkan tak mengapa. Lebih baik kamu tinggalkan. Sebab yang dibenarkan awak membatalkan puasa kalau awak sakit atau musafir, itu je. Itu je. Tak ada cerita sekiranya kamu takut, tak ada. Kalau kamu berat,
Contoh morning sickness lah, orang mengandung memang berat nak melahirkan. Orang ni tak payah bayar kodok balik. Orang tu cuma bayar fidyah sahaja. Sebab memang berat untuk awak berpuasa pada masa mengandung. Habis doktor kalau tak bayar fidyah, kita ganti doktor? Tak boleh. Itu peraturan dari Allah. Dia kata kalau kau tak bayar fidyah, kena ganti. Nah, tidak ada. Tidak. Ayatnya kalau awak berat, memang bayar fidyah. Tak ada suruh kat sini. Tak ada pun ayat Al-Quran. Itu sebabnya. Jangan tengok. Kamu biasa mendengar dari ustaz, sedangkan kamu tidak melihat dari Al-Quran. Dua sebab membolehkan kamu untuk tidak puasa: musafir atau sakit. Itu aja. Ayatnya jika kamu berat untuk melaksanakan puasa. Apa juga alasan yang awak memang tidak mampu. Kadang-kadang macam kanak-kanak sampai memang tak larat, jangan paksa. Memang kanak-kanak dia tak diwajibkan. Ataupun memang kamu memang berat, memang sakit tadi masa itu. Memang awak bukan sakit, memang berat untuk buat dia. Dia bukan sakit. Orang kerja kat gurun, construction tu, dia bukan sakit, tapi berat. Kontraktor whatever. Jadi jangan heran kalau ada ulama berpendapat orang yang macam ini, termasuk ayat ni, wajib bagi orang yang berat menjalankannya membayar fidyah. Awak jangan heran ulama berbeza pendapat dalam mengulas tafsir ayat Al-Quran ini. Tidak ada nas kat situ kalau awak takut anak bantut maka awak kena bayar fidyah dan juga qada balik. Siapa kata? Ayat Quran tak ada. Jadi bayar fidyah lah. Itu bayar fidyah. Sebab memang kamu berat untuk melaksanakan. Kalau awak kata kalau saya takut anak yang saya susukan susu saya berhenti. No, awak tak ada sebab untuk alasan itu. Tak ada sebab. Kalau Allah katakan tidak ada sebab, berarti seorang ibu masih lagi boleh menyusukan anaknya walaupun dia berpuasa. Pandai-pandailah awak malam nak pam dulu, awak simpan dekat peti ais ke whatever reason. Okay. Mungkin Allah jaga lain dengan kasih lai, susu, lembu ke whatever. Tak jadi masalah. Okay. Faham? Tapi kalau dalam masa pantang kan, masa dalam pantang, dalam 40 hari masa pantang tu, okey. Masa itu baby memang perlukan susu ibu 100%. Masa itu pun awak tidak dibenarkan tak jadi masalah. Itu kena bayar fidyah. Tak ada kalau saya tidak. Itu bukannya orang yang berat. Yang bayar fidyah adalah orang yang berat untuk melaksanakan. Mesti faham ayat Al-Quran. Yang benar adalah ayat Al-Quran. Itu pendapat-pendapat ulama saja yang mengatakan itu. Awak tinggalkan pun tak jadi masalah. Ikut apa yang kamu faham dari Al-Quran. Betul, orang tua yang uzur, nenek-nenek kita dah tak larat nak puasa, kita fidyah aja. Bayar fidyah, wajiban. Ya, kalau ada Fidyah doktor nak kasih. Fidyah tu selepas Hari Raya, awak jangan bayar fidyah dulu. Mana kau bayar fidyah sebulan? Rupanya nenek kau cuma hidup 3 hari, dia mati. Jadi fidyahnya untuk 3 hari je. Kadang-kadang pelik, kadang-kadang ustaz-ustaz buat. Dia kata nenek kalau mati, mak bapak yang mati pada bulan Ramadan, anak-anak kena kodokkan puasa. Nah, tak ada kena mengena dengan tu. Pendapat-pendapat yang tak merujuk Al-Quran. Ini kadang-kadang memang pelik-pelik. Hadis-hadis yang bukan-bukan mengenai bulan Ramadan lah, yang bukan-bukan. Hadis-hadis maudhu'. Senang je awak tengok. Tahun-tahun lepas dia kata pada malam pertama sembahyang tarawih diampunkan dosa, malam kedua. Berarti hilang pula. Hadis tu tak ke mana pergi. Sekarang dah hilang. Nanti datang balik ni 10 Syakban. Berarti hilang pula. 10 Muharram, sapu kepala anak yatim lah, inilah, berarti hilang pula. Hadis-hadis yang marfu', senang cerita bukannya maudhu' aja, marfu', iaitu hadis yang wajib ditolak. Hadis tak boleh berdiri dengan sendiri, mesti ada ulasan daripada Al-Quran. Mana yang menyokong. Tapi pandukan dengan Al-Quran ini, tengok, wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika tidak puasa membayar fidyah. Yang berat menjalankan, apa juga nak tafsirkan, mesti yang berat, tak mampu, tak larat. Dia tak sakit, tapi tak mampu. Morning sickness, itu memang tak larat. Ataupun memang tak larat, orang tua sangat, dia tak sakit, dia dah tua. Ataupun dia, Dr. baca dalam tafsir Al-Azhar, orang yang musafir sepanjang tahun. Contoh dia macam kapten kapal laut. Belayar je. Dia tak ada peluang untuk, dia musafir, sepatutnya dia boleh batal, dia boleh kotak balik. Tapi sepanjang tahun dia belayar. Orang ini pun katakan bahawa bayar fidyah dia.
Itu dalam tafsir Al-Azhar. Sebab dia panjang tahun memang dia jadi musafir. Bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan kemudian dia buka puasa, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Sebanyak hari yang kamu tinggalkan. Kalau tahun lepas kamu tinggalkan 3 hari kerana sakit atau musafir, awak bayar balik 3 hari. Faham? Itu pendapat ulama aja, pendapat ustaz je. Dia katakan kalau awak tak bayar tahun berikutnya, sampai puasa akan datang kau kena tambah 2 kali. Itu awak tinggalkan. Sebab ayatnya jumlah, tak ada pun kalau awak melompat tahun awak kena tambah 2 kali ganda. Kalau 5 tahun jadi sampai 10 kali ganda. Betul. Ada tu saya dengar kalau kita kata puasa ganti tu dia tak dapat tunaikan, dia kena bayar fidyah. Tak ada nas. Awak tinggalkan pendapat tu. Biarkan pendapat macam-macam pendapat. Dalam Al-Quran je lah, jumlah yang kamu tinggalkan awak bayar balik. Walaupun nak lompat tahun. Tak payah fidyah kalau awak dulu tak. Cuma kamu kalau orang beriman, kalau memang kita orang beriman, awak dah tinggalkan tahun lepas, takkan awak nak abaikan sampai lompat tahun. Berarti iman orang tak ada. Situ orang tak beriman ni tak payah tak guna lah. Jangankan nak kodok balik puasa pun tak nak. Ini cerita orang yang beriman. Kalau awak yang memang mudah-mudahan kita masuk beriman, awak memang musafir pada tahun yang lepas, apa benda awak nak tunggu sampai lompat tahun? Tapi insyaAllah awak kodok balik ya. Tapi kadang-kadang ulama geram. Ini ulama geram. Ulama tak boleh geram. Sampai 4 tahun masalah, tambah lagi 2 kali ganda. Nasib tambah kali ganda. Kalau tambah lagi 10 kali ganda, lagu kamu. Okay? Cuba tengok. Cuma itu pendapat-pendapat. Betul, kalau yang orang accident dekat hospital tu dia tak kena puasa, dia kena masuk ubat. Apa tu fidyah juga kan? Fidyah. Sebab dia sakit. Sebab dia sakit. Dia sakit. Dia tengok kalau dia boleh sakit, dia sakit. Tahun depan dia boleh kotak tak? Dia bayar. Kotak balik kan? Masalah buat. Kan? Dia kotak balik kan? Dan dia sakit sementara, bukannya sakit tua yang tak mungkin pulih kan? Kalau dia sakit tua, itu tak mungkin pulih. Ataupun memang gastrik sepanjang hidup dia tak boleh. Itu pun tak boleh. Kalau dia sekadar sakit sementara, apa dia? Orang yang ngandung tu, yang muntah tu, sebab kataannya dia yang mengandung, dia tengok. Dia takut. Oh, dia berat. Perkataan lain. Orang tu berat mengandung. Dia ni bukan sakit. Mengandung dia berat. Terlalu berat untuk berpuasa semasa mengandung. Ataupun apa jugalah macam orang tua sakit. Itu ayatnya mesti berat tu. Ayatnya berat tu yang awak tak payah bayar balik. Faham? Sakit lain. Berat lain. Tapi kalau pregnant doktor, dia ni tak tahan lapar. Tu macam mana pula? Berat kan tu? Berat juga. Berat. Itu bukannya sakit. Whatever. Okay. Pandangan ustaz berbeza-beza lah. Tapi kita berpandukan daripada Al-Quran. Saya tak nak kamu ikut je orang yang tidak merujuk pada Al-Quran. Okay. Kalau dia takut terbantuk anak, boleh kodok, boleh puasa. Tak ada ayat yang lu takut. Ayatnya bila kamu berat untuk mengikutkan. Faham? Mudah-mudahan itulah daripada Al-Quran. Ya, dengan yaitu berapa hari yang ditentukan, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu buka, wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan, yaitu hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, yaitu dengan memberi makan seorang miskin. Okay. Barang siapa yang dengan kerelaan hati untuk mengerjakan kebajikan, maka itu adalah lebih baik baginya. Maksudnya fidyah tadi kalau satu hari RM8, tapi kalau nak bagi satu hari RM10, RM20, itu lebih baik. Tapi awak tengok ulasan tadi. Tengok, cuba lihat. Lihat dulu. Alasan tadi tu, kalau awak sakit atau musafir ataupun awak berat, cuba tengok ayat ini ditutup. Dan berpuasa itu, lihat, coba lihat Al-Quran. Dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Berpuasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Maksud dia, walaupun awak musafir, walaupun awak sakit,
walaupun awak berat menjalankan puasa, teruskan berpuasa itu lebih utama. Jangan nak cepat-cepat. Aku ni musafir ni baca pahat ni lebih daripada seminggu aku nak batalkan sembahyang. Nah, okey. Ini berat lah, aku rasa berat ni. Memang dah berat tak larat lah. Nah, tak ada. Iman ini masalah iman. Ini masalah iman. Kalau iman ada, semuanya berjalan lancar. Kalau iman tak ada, kau cakap apa pun tak guna. Faham? Masalah iman. Jadi soal berat tadi ke mengandung boleh berat ke muntah ke morning sickness, anak bantut ke susukan anak ke musafir sakit apa benda sekalipun, tengok Allah tutup dengan ayat Al-Quran, berpuasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu faham? Ayat ni ditutup. Oh, sakit ke musafir ke nak gunting 9 bulan ke whatever ke, nak susukan anak ke susukan 10 anak ke whatever, berpuasa itu lebih baik. Yang lain tak tutup. Masalah imannya. Tadi yang awak bincang tadi tu kan, ini masa mengandung ni takut bantut dan mana. Ditutup. Kalau kamu berpuasa itu lebih baik berpuasa walaupun awak dalam keadaan berat. Macam pemain bola sepak Muslim yang main dekat Brazil, puasa-puasa main bola sepak, dia berat. Orang tu kena bayar fidyah. Ataupun dianggap dia musafir kat Brazil, dia kena bayar balik pun boleh juga. Kalau dia dah puasa tak ada nombor tu macam masalah. Kalau dia dah puasa dia tahan, lebih baik kan? Ayatnya berpuasa itu lebih baik jika kamu. Okey. Selesai masalah. Ayat tu ditutup dengan begitu cantik oleh Allah. Okey, tengok ayat 185. Waktu berbuka kan, kalau kita bersahur kat Malaysia, lepas tu kita naik penerbangan untuk pergi lain. Itu sebabnya awak diberi peluang untuk membatalkan puasa. Kadang-kadang awak menempuh mengikut arah matahari, perjalanan matahari, puasa sampai 25 jam, whatever. Kan haru. Jadi memang dibenarkan rukhsah dekat situ. Cuba tengok ayat 185. Diwajibkan berpuasa itu iaitu beberapa hari yang ditentukan di bulan Ramadan. Puasa bukan sepanjang tahun yang wajib. Puasa adalah sepanjang bulan Ramadan saja, bulan yang di dalamnya diturunkan permukaan Al-Quran, hudan linnas wa bainatin minal huda, yaitu petunjuk bagi manusia, dan diterangkan penjelasan mengenai petunjuk itu, wal furqan, dan dialah pembeza yang benar dengan yang salah. Tengok. Kerana itu barang siapa di antara kamu hadir di tempat dan tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Cuba awak lihat. Barang siapa yang kamu hadir di tempat tinggalnya pada bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Tengok ayat ni. Kamu berpuasa ikut negara masing-masing. Awak tak boleh ikut negara lain. Saudi Arabia puasa hari Isnin, kita hari Ahad. Aku nak ikut Arab, tak boleh. Sebab ayatnya, barang siapa yang ada pada kerana barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya, maka hendaklah dia berpuasa. Ikut di mana negara kamu tempat tinggal. Sebab garis bintang tidak sama. Okey? Waktu maghrib Malaysia, anak bulan belum nampak lagi. Tapi waktu maghrib, waktu Arab nanti, anak bulan dah nampak sebab garis bintang tak sama. Itu sebabnya Allah rakamkan kat situ, barang siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya pada bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Ikut negara masing-masing, walaupun negara jiran. Pernah dulu, banyak kali dulu, Singapura dah raya, kita masih lagi puasa. Orang Singapura makan dekat Malaysia, kami dah raya. No, kamu ikut negara kamu, sebab itu perintah dari Allah. Faham? Sebab susunan ayat tadi. Kerana itu barang siapa yang kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Ikut amir, ikut negara. Kalau dia pergi negara tu, doktor, misalnya dalam bulan puasa tu dia puasa kat Malaysia, lepas tu dia pergi lah, contoh dia pergi satu tempat ni. Dia musafir, dia boleh batalkan puasa tadi. Tadi masalah. Kalau dia dah raya, kita pun boleh raya ke apa? Ayatnya kalau musafir awak boleh batalkan puasa tadi. Ikut je. Tak jadi masalah. Kalau macam tu pendapat ulama, itu beza-beza ulama lah.
ni saja kita Malaysia masih puasa, Singapura raya, kita pergi Singapura, kita raya kat Singapura. Itu saya kata, iman awak di mana? Dia bergantung dengan iman masing-masing. Okay? Ada iman masing-masing. Macam puasa tadi, mengalah makan dan minum, tapi dia drip je. Aku tak makan, dia masuk salur daripada tepi. Kenyang je. Kalau kau nak buat, masalah iman kamu, iman di mana? Gitu. Iman. Penting iman. Tengok. Kerana itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya pada bulan itu, maka hendaklah berpuasa pada bulan itu. Tengok, barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dua je, ulang balik. Dalam Al-Quran sebut awak boleh batalkan puasa kerana dua je, bukan kerana takut. Sakit atau musafir. Takut tak masuk. Aku takut kalau aku puasa anak nanti bantut. Aku takut kalau puasa nanti susu dan ayat takut tak wujud dekat situ. Dua sebab yang kamu pegang daripada Al-Quran. Nah, utamakan Al-Quran dahulu. Ingat pada kuliah yang lepas dalam surah Al-Hujurat, wahai beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Jangan awak buat peraturan dahulu sebelum rujuk Al-Quran. Fatwa macam-macam fatwa, Al-Quran kamu tinggalkan. Jangan. Ikut Al-Quran dulu. Tengok dua sebab kamu boleh batal puasa. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, wajib baginya berpuasa pada hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Kalau awak 5 tinggalkan, awak kena bayar balik 5. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah. Hendaklah kamu cukupkan bilangannya. 5 hari bayar balik 5 hari. Lompat tahun tak lompat tahun. Tak ada dalam Al-Quran dekat sini kalau awak sampai melompat tahun awak kena tambah lagi 2 kali. Kalau 10 tahun tambah lagi 20 kali. Sejak bila peraturan macam Allah? Itu pendapat ulama yang geram. Yang kau tak bayar dalam setahun siapa suruh? Tapi daripada Al-Quran, kalau awak bayar 5 kali, awak bayar balik 5 kali. Jangan nak tambah-tambah, tak perlu. Tapi kalau ada orang buat menjawab itu, biarkan. Sebab itu istihad dia. Faham? Faham? Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, hendaklah kamu mengagungkannya dan mengagungkan Allah dan petunjuknya yang diberikan kepada kamu supaya kamu bersyukur. Ucapkan banyak syukur. Ada peraturan, kalau kamu sakit, kalau kamu musafir, kamu dibenarkan untuk qada pada lain waktu. Dan kalau kamu memang dalam keadaan berat, awak hanya bayar fidyah saja. Okay? Ayat Qurannya itu, ayat Qurannya itu. Tetapi tafsiran masing-masing. Jangan tafsir lari daripada Al-Quran. Okay? Tengok ayat 186. Apabila hambaku bertanya kepada kamu tentang aku, maka jawablah bahawa Allah itu dekat. Aku mengkabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku, yang memohon kepadaku, maka hendaklah dia memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Tengok, kita cerita mengenai puasa. Mengenai puasa, tiba-tiba lompat. Apabila hambaku bertanya kepadaku tentang Allah, katakan Allah itu hampir. Kenapa macam tu? Baca dengan tafsir, dia kata barangkali masa berpuasa itulah kita merasa hampir kepada Tuhan. Masa berpuasa awak biasa ingat pada Tuhan. Tetapi tengok, barang siapa berdoa kepadaku, nescaya akan aku kabulkan. Tengok, aku mengkabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Ulama mengatakan juga doa orang yang berpuasa ini mudah dikabulkan oleh Allah. Itu pendapat ulama mentafsirkan ayat ini. Tapi awak perlu ingat, dalam doa kabul ini, okey, bukan sebarang doa kabul. Ya Allah, besok aku nak muda balik. Dalam Al-Quran kan ada dunia walazi qaddarafa. Dunia ada kadarnya, yang tak ada kadarnya akhirat. Tengok. Dan dalam mereka memenuhi segala perintahku. Salah satu perintah Allah, berdoa jangan untuk dunia, berdoa untuk akhirat. Barang siapa yang mencintai dunia, maka akan kami segerakan baginya apa yang kami kendaki kepada siapa yang kami kendaki. Apa yang Allah benak kepada siapa yang nak. Awak minta dunia boleh,
Tetapi yang dapat apa yang dikadarkan oleh Allah. Bukannya minta dapat. Mesti faham. Ini Ustaz Malaysia je yang nak asyik-asyik nak ubud dunia. Aku minta yang minta dunia. Anak SPM 18E. Aku nak kahwin, dapat, mustajab. Tak dapat, tak minta. Dunia ada kadarnya. Ini kat depan Multazam. Ini tempat mustajab. Suami doa, ya Allah, aku nak kahwin lagi. Isteri berdoa, ya Allah, jangan bagi suami aku kahwin. Dia kan rosak. Yang dikatakan dikabulkan doa pada masa itu doa yang diajar oleh Allah. Apa yang mohon ampun. Allahumma, ya Allah, ampunilah dosa. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Ada tahu kabul tak kabul? Tak tahu kan? Ya Allah Tuhanku, jauhkan aku daripada neraka-Mu dan masukkan aku dalam surga-Mu. Tahu kabul tak kabul? So yang diperintahkan doa itu. Sebab itu tak ada had. Tetapi dekat sini, apabila aku bertanya kepada kamu tentang aku, maka jawablah aku hampir. Aku mengkabulkan permohonan orang yang berdoa. Lagi satu, adab-adab doa. Jangan terjerit-jerit. Sebab Allah itu hampir. Awak jangan melalui orang lain. Jangan nak tawasul tanya ustaz, kau doakan untuk aku, tak payah. Sebab Allah itu hampir. Kita dah mengulas ayat 186 ni. Okay? Tengok ayat 187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu. Mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Kamu saling memerlukan. Apabila kamu adalah pakaian bagi mereka, mereka pakaian, berarti tidak ada aurah antara suami isteri. Okay? Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa. Siang hari jangan, awak kena kifarah. Baik-baik yang mengantin baru. Mereka itu adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Okay, tengok. Allah mengetahui bahawasanya kamu tidak dapat menahan nafsu kamu. Kerana itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepada kamu. Itu sebabnya Allah mengajar kita, Nabi mengajar kita, salah satu untuk mengengkang nafsu sarakah adalah dengan berpuasa. Salah satu untuk menahan diri daripada nafsu adalah dengan berpuasa. InsyaAllah nanti kita akan mengulas dalam surah An-Nur. Barang siapa yang tidak mampu untuk berkahwin, hendaklah dia menahan diri. Salah satu cara berpandukan dengan ayat Al-Quran ini, tengok Allah mengetahui bahawasanya kamu tidak dapat menahan nafsu. Orang yang tahan nafsu ni memang kalau tak puasa nafsunya kayak liar sikit. Tetapi kalau berpuasa dia tertahan. Kalau awak nak menahan nafsu dengan berpuasa. Kerana itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepada kamu. Sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kamu. Campuri mereka dan carilah apa yang ditetapkan oleh Allah untuk kamu. Memang fitrah seorang lelaki suami isteri. Okay? Awak sedia maklum tentang ayat ini. Tengok. Dan makan dan minumlah hingga terang bagi kamu benang putih, benang hitam, iaitu fajar. Makan, minum. Malam jangan tak makan. Jangan tak sahur. Sebab itu perintah. Makan dan minumlah kamu. Tengok. Sehingga terang bagi kamu benang putih, benang hitam, iaitu fajar. Sunat untuk kamu melambat-lambatkan sahur. Sunat. Sebab ayat ini berpandukan ayat Quran ini. Makan minum sehingga hampir terbit fajar. Fajar berarti subuh. Bukannya imsak. Imsak itu cuma langkah berjaga-jaga. Awak boleh makan sehingga sebelum azan. Azannya tu. Imsak ada langkah berjaga-jaga 10 minit sebelum. Tapi ayat ini lebih kepada diperintahkan kamu makan, jangan tak makan. Walaupun awak kenyang, awak ulama kata lebih baik awak bangun hormat, sekurang-kurangnya ambil barakah, ambil segelas air. Sebab ayat itu kan. Kemudian sempurnakan puasa itu sampai datang malam hari. Siang kena puasa. Tetapi janganlah kamu campuri mereka sedangkan kamu beriktikaf di dalam masjid. Itu larangan. Jangan campuri isteri
di dalam masjid. Ulama mengatakan jangan hampir dalam masjid. Okey, jauh sikit kawasan masjid itu rumah suci. Ini kadang-kadang jemaah daripada negara jiran pergi dekat Saudi, pergi Mekah Madinah, tak tahu undang-undang. Dia tak ada kursus haji barangkali, kawasan daripada pulau whatever, dia pakai pit di dalam masjid. Masjidil Haram. Nah, awak kat situ tengok peraturan dia. Okey, janganlah kamu campuri mereka sedangkan kamu berada di dalam masjid. Ulang balik, jangan nikah dekat masjid. Mulalah nanti upacara membatalkan sembahyang di dalam masjid, pucuk dahi dah macam gereja dalam masjid awak. Macam tu dia kata cegah beri apa Kristian. Okey, alright, elakkan di dalam masjid. Larangan hampir masjid. Ini berarti pada siang hari pun jangan lebih sangat dengan suami isteri, duduk jauh-jauh. Itu adalah larangan dari Allah. Itu larangan dari Allah. Janganlah kamu mendekati. Jangan dekat. Okey. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya apa? Lagi sekali, la'allahum yattaqun, supaya kamu bertakwa. Faham? Okey. Ayatnya menahan diri daripada puasa, menahan diri daripada makan dan minum. Dekat sini larangan juga yang mengenai nafsu syahwat. Okey? Ayatnya makan dan minum. Kentut dalam air batal tak? Tak. Bukan makan minum, dia betul-betul makan dalam makan minum. Jelas. Ulama aja mengatakan makruh ke benda. Habis tu yang korek telinga. Korek telinga pun tak batal. Mana makan minum? Ayatnya kan dan makan minum, larangan makan minum. Dulu semua cakap korek telinga, korek Tak ada apa, tidak ada batal. Itu pendapat awak tinggalkan sahaja. Isap rokok. Makan tahu. Okey. Isap rokok batal atau tidak? batal. Tidak. Datuk dah sedut. Itu fatwa je. Doktor teringat atuk saudara doktor, dia memang dia daripada Islam Montaram Indonesia. Dia isap rokok puasa. Batal? Tidak, cu. Kita selalu dekat bakar perun tu, asap masuk ke? Kalau isap rokok batal, asap exhaust kereta semua batal ke? Macam mana awak nak jawab? Itu cuma fatwa saja. Asalnya tidak. Asal awak selagi tak makan, tak minum, awak mesti pegang. Awak kena tahu mana daripada Allah, mana daripada Rasul, mana pendapat ulama. Awak mesti tinggalkan. Awak mesti bezakan. Faham? Tapi jangan kau cakap betul rokok sana sini. Tapi ayatnya memang makan dan minum. Kita faham, ada yang straight suka-suka asap rokok tadi. Tapi dia kata kenapa alasan dia batal, sebab kalau isap rokok dia makin kenyang. Saya tak percaya. Asap rokok dia cuma keluar masuk, dia tak akan mungkin kenyang. Kalau betul asap tak boleh masuk, dia kata kita tanam pokok semua perun-perun asap semua masuk. Macam mana awak nak jawab? Awak mesti bezakan antara fatwa dan dari hukum. Awak mesti bezakan. Ada fatwa ini berubah, ubah. Fatwa berubah, ubah. Jangan awak terlalu strict sangat dengan fatwa. Hari ini haram, besok barangkali halal. Saya teringat Sayyidina Abdullah bin Abbas, anak Sayyidina Abbas. Ini mengenai fatwa. Dia tengah bagi kuliah, kemudian seorang hamba Allah datang. Wahai Abdullah, apakah Allah mengampuni dosa orang membunuh orang lain? Abdullah bin Abbas katakan, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu membunuh orang lain. Besoknya ada hamba Allah lain tengah bagi kuliah. Dia tanya, wahai Abdullah bin Abbas, apakah Allah mengampuni dosa orang yang membunuh orang lain? Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Anak murid dia pening. Semalam Tuhan kata Allah tak mengampuni dosa membunuh orang lain. Hari ini pula Allah akan mengampuni dosa orang membunuh orang lain. Kenapa berbeza fatwa? Kata Abdullah bin Abbas, semalam aku lihat matanya merah. Dia datang marah, hendak membunuh orang lain. Dia belum lagi bunuh. Tetapi hari ini
yang datang dengan menangis berjurai, menangisi perbuatannya yang sudah lampau. Itu sebabnya semalam saya mengatakan Allah tidak akan mengampuni, mudah-mudahan dia tidak akan membunuh orang lain. Dan pada hari ini kita mengatakan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka sebab dia sudah menyesal. Tengok, fatwa berubah-ubah. Hari ini yoga, benda yoga itu pun haram. Tiba-tiba Majlis Fatwa Negara mengatakan haram. Fatwa berubah-ubah. Awak jangan pegang daripada apa yang dari Al-Quran. Faham? Faham? Alright? Okey. Kita tengok mengenai Lailatul Qadar. Tengok ayat 185, dihalalkan pada iaitu diwajibkan berpuasa iaitu pada bulan Ramadan, bulan di dalamnya turun Al-Quran. Jelas dekat sini, jelas dekat sini bahawa malam turunnya Lailatul Qadar adalah salah satu malam dari malam-malam bulan Ramadan. Faham? Alright. Turunnya Lailatul Qadar. Cuba kita tengok apa dia Lailatul Qadar dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Kita tak nak awak tengok dengan cerita ustaz-ustaz lagi sekali sana sini, tetapi awak tak merujuk dari Al-Quran. Cuba kamu tengok, lihat sendiri apa dari Al-Quran. Surah yang ke-97 mengenai Lailatul Qadar. Lihat dari Al-Quran dahulu. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran pada malam itu, malam Lailatul Qadar itu. Yang kamu sambut sekarang ni bukan malam Lailatul Qadar, bukan lagi. Yang kita cari-cari sekarang ni adalah ulang tahun saja. Malam Lailatul Qadar ada malam turunnya Al-Quran itu saja, bukannya malam-malam yang sekarang ni cuma ulang tahun saja. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahu tak kamu malam Lailatul Qadar itu? Allah bertanya pada kamu, pada kita, tahu tak? Bukan Allah tak tahu tanya kita supaya dia beritahu dia. Ataupun bukannya Allah tak tahu bahawa kita tak tahu. Maksud wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahu tak kamu tentang malam Lailatul Qadar itu adalah supaya kita ambil perhatian apa yang Allah nak beritahu sesudah itu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Ulang balik. Malam waktu turunnya Al-Quran itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan kalau awak beramal pada malam itu dikali ganda 1000 kali ganda, tak wujud. Awak pegang dari Al-Quran. Al-Quran inilah yang benar. Faham? Yang dikatakan malam lebih baik 1000 bulan, malam turunnya Al-Quran. Bukannya malam ulang tahun yang seperti kita biasakan umumkan kat sini. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhannya mengatur segala urusan malam itu sejahteraan sampai terbit fajar. Ulang balik. Malam Lailatul Qadar adalah malam yaitu di mana turunnya Al-Quran itu sahaja. Itu orang pegang. Yang orang cari-cari sampai sekarang ni adalah sepenuh ulang tahun sahaja, bukan Lailatul Qadar yang sebenarnya. Macam awak sambut bedi itu je. Faham? Yang keduanya, yang lebih baik 1000 bulan malam tu, bukannya amalan digandakan sampai 1000 kali ganda. Tak ada. Tidak ada nas dalam Al-Quran yang berkata begitu. Faham? Baik. Sekarang ni tanya pula, bila pula malam Lailatul Qadar? Tadi ayat 184, salah satu malam dari malam-malam bulan Ramadan. Bila turunnya Lailatul Qadar? Tengok surah Al-Fajr, surah yang ke-89. Wal fajr wa layalil ashr wa sab'in wal wajh. Tengok. Demi waktu fajar, demi malam yang 10, yang genap dan yang ganjil. Lihat Al-Quran. Demi waktu fajar, demi malam yang ke-10, yang genap dan yang ganjil.
Allah sebut dekat sini demi malam yang ke-10. Allah tak sebut 10 apa. Faham? Setengah ulama je yang mengatakan 10 ini merujuk kepada 10 malam terakhir Ramadan. Faham? Sebahagian ulama saja. Bukan semua ulama. Sebab Allah sendiri tak menyebut malam 10 apa. Okey? Dan terdapat hadis mengatakan Nabi banyak menambahkan amal pada 10 malam yang terakhir. Kemungkinan Lailatul Qadar pada turun 10 malam terakhir Ramadan. Itu pendapat dia. Okey? Ada ulama Syiah mengatakan 10 Muharram ini 10 malam 10 itu merujuk kepada 10 Muharram. Itu kematian Sayyidina Husin yang dibesar-besarkan oleh kaum Syiah. Kalau awak bukan kaum Syiah, jangan nak besarkan sangat pada 10 Muharram ni. Ulama Jazirah demi malam yang ke-10 adalah 10 Zulhijjah. Saya setuju pada pendapat ulama-ulama Jazirah, iaitu menunggu-nunggu pada 10 Zulhijjah, iaitu hari raya haji. Iaitu pendapat pada turunnya Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir itu hanya berpandukan ayat yang kurang jelas demi malam yang ke-10. Tetapi ayat yang jelas daripada Al-Quran, tengok ayat yang ke surah yang ke-8, iaitu surah Al-Anfal ayat yang ke-41. Cuba lihat ayat 41 mengenai Lailatul Qadar. Lihat ayat 41 surah Al-Anfal. Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai harta rampasan perang, iaitu perang Badar, yang berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Okey. Ketahui sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai harta rampasan, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. 20% serahkan kepada Rasul, yang 80% untuk bagi pada tentera-tentera. Okey. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, ayat Al-Quran, di hari Furqan, iaitu di hari pertemuan dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tengok, Allah turunkan Al-Quran di hari Furqan, pertemuan antara dua gulungan. Berarti merujuk daripada ayat ini, lagi sekali Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahawa nuzul Quran Lailatul Qadar berlaku pada malam hari yang ke-17 Ramadan. Itu sebabnya sebahagian negeri dekat Malaysia mengambil cuti pada 17 Ramadan sebagai nuzul Quran. Faham? Kalau ada ambil pasti bahawa nuzul Quran 17 Ramadan, awak tak payah cari lagi Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir. Okey? Cuma dalam jarah Rasulullah menambahkan ibadahnya pada malam-malam terakhir Ramadan. Dan saya nak kamu utamakan Al-Quran dahulu. Jangan awak dengar ustaz sana, ustaz sini, tetapi kamu tak rujuk Al-Quran. Padahal dalam Al-Quran dijelaskan tentang hukum-hukum. Dan awak kena tahu, ini pendapat saja ulama. Ini fatwa saja, bukan dari Al-Quran. Tapi Alhamdulillah kamu dapat mendengar mengenai peraturan-peraturan puasa hari ini dan yang berkait dengannya, dan juga pada Lailatul Qadar itu dari Al-Quran sendiri. Faham? Ada apa nak tanya berkait dengan puasa dan juga Lailatul Qadar? Ada apa nak tanya mengenai puasa? Kita dah mengulas lengkap, insya-Allah setakat mana yang kita mampu sesuai untuk kemampuan kita. Kalau saya banyak baca hadis di sini kan awal lagi pening. Saya pun tak tahu sangat. Okey, ada apa nak tanya mengenai puasa? Alhamdulillah hari ini masuk hari yang ke-11 bulan Ramadan tahun ini. 12 Wah, nak raya dah. Okey, ada apa nak tanya mengenai puasa? Tak ada? Semua dah faham? Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita dan ucapkan syukur pada bulan Ramadan ini kita dapat menyingkap ayat-ayat Al-Quran. Walaupun tak banyak, mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu sedikit dan sedikit, dan kita menambahkan amal kita, dan mudah-mudahan Allah terima amalan kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.